Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Jadi alhamdulillah, syukur kita bertemu lagi pada pembelajaran PDPR kita pada kali ini. InsyaAllah pada hari ini, murid-murid yang sekalian sekalian, kita akan belajar pendidikan Islam tahun 5. Ibadat solat Jumaat, kita sambung pelajaran minggu lalu dengan tajuk baru, syarat sah, syarat wajib solat Jumaat dan juga sunat-sunat sebelum solat Jumaat. Murid-murid yang Ustaz kasihi sekalian, syarat-syarat sah solat Jumaat, murid-murid yang Ustaz kasih sekalian boleh buka buku teks, muka surat 121. Buku teks, muka surat 121. Syarat-syarat sah solat Jumaat ada 7. Kita tengok satu persatu. Yang pertama, didirikan dalam binaan yang khusus seperti masjid. Didirikan dalam masjid, maknanya tidak boleh didirikan di rumah ataupun di mana-mana bangunan yang tidak dibenarkan oleh pejabat agama masing-masing. Solat Jumaat hanya didirikan di tempat yang dibenarkan oleh pejabat agama. Sama ada di masjid ataupun surau yang telah diberi kebenaran oleh pejabat agama. Jadi tidak bolehlah sembahyang di kawasan-kawasan yang tidak dibenarkan seperti di rumah dan sebagainya. Adapun pejabat agama juga ada membenarkan di surau ataupun di tempat-tempat lapang yang khusus sahaja dengan kebenaran oleh pejabat agama. Yang kedua, syarat sah solat Jumaat yang kedua, bilangan jemaah yang cukup, syarat tidak kurang daripada 40 orang. Termasuk imam bermula dari permulaan khutbah hinggalah solat Jumaat. Okey, maknanya tak boleh kurang daripada 40. Syarat dia tak boleh kurang daripada 40. Okey. Begitu juga maknanya tetapi untuk tempoh PKP sekarang, pejabat agama dan juga pejabat mufti negeri-negeri telah memberi kebenaran berdasarkan kes COVID-19 kurang daripada 40 berdasarkan kes-kes seperti ini sahaja, dan juga mesti mendapat kebenaran ataupun makluman daripada pejabat mufti negeri dan juga pejabat agama. Kalau waktu biasa tak ada pandemik COVID-19 ni, maka wajib 40 orang. Kurang maka tidak sah, tidak sah solat Jumaat tu. Okey. Yang ketiga, didirikan, di ni tertinggal pula, didirikan dalam waktu solat zuhur, bukan waktu solat asar ke waktu. Okey, didirikan dalam waktu solat zuhur. Okey. Murid-murid yang Ustaz sekalian, seterusnya, yang keempat, tidak boleh syarat sah solat Jumaat yang keempat itu tidak boleh didirikan dua solat Jumaat pada satu tempat. Ini pun terdapat kes-kes tertentu jika dibenarkan oleh pejabat agama untuk didirikan solat Jumaat pada satu tempat, maka dibolehkan. Contohnya kalau kita tengok di Mekah, masjidnya berhampiran sahaja, di sebelah-sebelah je di Mekah tu, tapi didirikan solat Jumaat. Itu dibenarkan pejabat agama di sanalah. Sebab mungkin dah penuh sangat, tak boleh nasi, boleh didirikan walaupun masjidnya berhampiran. Dulu Ustaz belajar di Universiti Melaya, solat masjid dekat Universiti Melaya tu berhampiran je dengan masjid yang sebelah dia. Dibolehkan sebab ramainya orang pergi solat Jumaat jadi tak muat, dibenarkan. Itu pun dibenarkan mendapat kemudahan daripada pejabat agama. Yang kelima, syarat sah yang kelima iaitu didirikan solat berjemaah. Yang kelima, didirikan secara berjemaah. Tak boleh seorang-seorang. Didirikan secara berjemaah seramai 40 orang tadi tu. Sekurangnya 40 orang. Okey. Syarat sah solat Jumaat yang keenam, didahului dengan 2 khutbah. Kena khutbah ni salah satu syarat dia. 2 khutbah ni. Dan yang terakhir, syarat sah solat Jumaat yang terakhir iaitu
boleh didirikan, belum didirikan solat Jumaat di Korea yang sama sebelumnya. Belum didirikan solat Jumaat di Korea yang sama sebelumnya. Okey, semua murid yang sekalian jelas jelas syarat ni. Tak penuh, tak cukup 7 syarat ni maka tidak sah solat Jumaatnya. Boleh jelas faham 7 syarat sah solat Jumaat. Okey, murid-murid yang Ustaz kasih sekalian, seterusnya syarat wajib solat Jumaat. Ini wajib. Bagi yang ada 7 syarat wajib ni, maka dia wajib solat Jumaat. Hukum solat Jumaat yang lepas iaitu fardu ain. Fardu ain ni kepada siapa? Kepada orang Islam. Fardu ain kepada siapa? Yang dah baligh. Fardu ain kepada siapa? Yang berakal sahaja. Fardu ain wajib solat Jumaat ni kepada lelaki saja, tidak pada perempuan. Jadi kalau perempuan nak pergi boleh. Boleh, tetapi sekiranya masjid itu ada ruang. Kalau tak ada ruang, tak bolehlah sebab kadang-kadang tak muat pun untuk lelaki saja. Tiba-tiba ada perempuan. Tak bolehlah. Dia keutamaan wajib bagi lelaki sahaja. Maknanya wajib bagi lelaki. Fardu ain bagi yang sihat tubuh badan. Mana yang dia demam COVID-19 tak boleh, tak wajib lah. Ataupun dia uzur. Tua dah uzur kena apa namanya? Kena terpaksa orang angkat dan sebagainya. Tak perlu. Tak wajib. Yang wajib sihat tubuh badan. Yang keenam berakal tidak wajib bagi musafir. Maknanya kalau kita musafir dan bagi mazhab Syafi'i, musafir tu mesti sebelum subuh. Baru boleh dibenarkan tak solat Jumaat. Tapi kalau dia selepas subuh hari Jumaat tu pukul 7 hari Jumaat dia pergi bermusafir, maka kena solat Jumaat. Tapi kalau dia bertolak pukul 5 pagi belum lagi azan subuh, maka hukum solat Jumaat tidak wajib bagi orang musafir yang bertolak bergerak musafirnya sebelum subuh. Itu bagi mazhab. Dan yang terakhir merdeka. Maka hamba zaman Nabi dulu ada hamba kan. Hamba tidak wajib solat Jumaat. Sekarang dah tak ada hamba okey. Murid-murid yang saya kasihan. Okey, semua faham Ini kalau cukup syarat dia ni maka wajib. Maka kalau kamu belum balik lagi yang darjah 5 ni tak wajib lah, tapi dituntut untuk solat Jumaat sebab nanti tak tahu. Macam yang minggu lepas kita dah Ustaz dah terangkanlah tata cara solat Jumaat ni macam mana, azan pertama, azan kedua kan. Kalau tak pernah pergi macam mana kita nak tahu tiba-tiba kita ingat orang dah sembahyang, kita bangun sembahyang. Jadi kita tak tahu. Okey. Jadi bagi yang belum balik lagi lelaki macam kamu dah jadi 5 ni belum balik lagi, boleh kena pergi dan juga bagi tempoh pandemik COVID-19 ni keutamaan solat berjemaah macam keutamaan bagi yang dewasa lah dulu. Kalau dia kata kanak-kanak tak lagi, duduklah rumah dulu. Sebab keutamaan bagi orang dewasa dahulu. Okey, faham Faham. Okey. Menurut yang Ustaz kasih sekalian, seterusnya kita tengok amalan-amalan sunat sebelum solat Jumaat. Amalan ni boleh dibuat. Buat ni dapat pahala sebab Nabi buat. Maksud amalan sunat ni apa yang Nabi buat, dan kalau kita buat dapat pahala. Pahala lah, dapat pahala sebab hari Jumaat adalah hari raya bagi orang Islam setiap minggu. Setiap minggu ada hari raya bagi Islam, itu hari Jumaat. Jadi ada amalan-amalan sunat yang boleh kita buat sebelum solat Jumaat. Yang pertama, potong kuku. Ni kuku dah macam kuku jin, kuku hantu kan, panjang sangat. Tak, kena bersih. Orang Islam ni makan bersih. Yang pertama potong kuku, sunat pada hari Jumaat dapat pahala. Potong je hari Jumaat dapat pahala. Kalau boleh sebelum solat Jumaat. Yang kedua, memotong atau mencabut bulu-bulu di badan, bulu ketiak, bulu arari, bulu di kemaluan dan sebagainya disunatkan pada hari Jumaat. Kalau ada yang misai tu, potong misai macam tu Yang ketiga, mandi sunat Jumaat. Mandi sunat Jumaat mana nak pergi solat Jumaat tu, mandi niatkan dalam hati, mandi saja aku mandi sunat Jumaat kerana Allah, terus dapat pahala. Ini amalan sunat dapat pahala. Yang keempat, memakai pakaian terbaik. Pakaian cantik macam hari raya kan. Pakai cantik bergosok lagi. Itu sunat. Memakai wangi-wangian, minyak wangi pula. Minyak wangi pula. Dan bersegera ke masjid. Yang ketujuh, iktikaf dalam masjid. Niat iktikaf. Mana ada dalam masjid kan? Ada dia punya frame kan kat masjid tu. Okey, niat iktikaf. Niat iktikaf ni
baca niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Dalam hati pun boleh, sebut dekat Melayu boleh. Saja aku beriktikaf dalam masjid kerana Allah Ta'ala. Jadi kalau siapa yang beriktikaf dalam masjid ketika khutbah dibaca sebelum baca kita sampai je masuk masjid niat iktikaf, maka kalau katakan kita penat sangat tertidur masa baca khutbah, pahala tetap dapat. Tapi kalau dia tak niat iktikaf, masa khutbah tu dia tertidur, tak dapat apa-apa pahala. Rugilah. Okey, yang ke-8, solat sunat tahiyatul masjid. Sebelum duduk, masuk je masjid sebelum duduk, solat sunat tahiyatul masjid. Mudah saja solat sunat tahiyatul masjid. Takbir je saja, sebelum takbir tu niat saja aku solat sunat tahiyatul masjid kerana 2 rakaat kerana Allah Taala. 2 rakaat saja. Sembahyang macam biasa, terus dapat pahala. Pahala ni sunat banyak pahala ni. Dan yang terakhir, banyakkan baca Al-Quran, berzikir dan bersalawat. Mana tunggu sebelum azan, sebelum khutbah tu, banyak zikir. Baca Quran, baca Yasin ke, duduk kat dalam masjid tu baca Yasin. Jangan bercakap. Ni duduk bercakap, bergurau dan sebagainya, menyebabkan bising, mengganggu orang lain. Jadi, kalau kita tengok orang dewasa, dia buat apa? Dia baca Quran, dia baca Yasin, dia berzikir. Menunggu khutbah sebelum dibaca. Hadis Nabi SAW sebut daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mandi pada hari Jumaat sebagaimana mandi junub, lalu berangkat ke masjid awal sehingga mendapat saf yang pertama, maka seolah-olah dia melaksanakan seolah dia telah mengorbankan seekor unta. Jadi kalau dia mandi sunat tadi tu, sunat Jumaat, kemudian dia pergi segera ke masjid dan dia dapat saf yang pertama lagi kat depan, maka Allah akan bagikan dia bagi pahala seperti seekor unta. Seekor unta ni harga dia ada yang hampir 5,000 hingga ke 10,000 nilainya. Jadi pahala gitu banyak sampai 10,000 macam tu. Okey, boleh jelas tak? Ini antara sunat-sunat sebelum solat Jumaat. Okey, boleh faham semua murid? Semoga Ustaz harap kamu semua dapat buat. Kalau nanti dah pandemik dah habis, boleh nak pergi solat Jumaat ke masjid, boleh amalkan ni dan ingat sampai ke tua, sampai ke dewasa. Amalan-amalan ni buat sampai ke dewasa. Okey, boleh boleh murid-murid sekalian. Okay, seterusnya murid yang Ustaz kasih sekalian, perkara yang dilarang ketika khutbah. Khutbah ketika dilarang. Yang pertama tidur, yang kedua bermain dan bergurau sehingga mengganggu orang lain. Berlari, dia boleh berlari tengok gambar tu dia berlari. Tak boleh. Yang keseterusnya bermain telefon. Sekarang ni dia main telefon, dia main game dalam masjid. Jangan. Sebab dalam masjid ni masjid ni rumah siapa? Rumah Allah. Pasti Allah akan murka, Allah akan marah. Main game, padahal dia boleh berzikir, dia boleh dia khusyuk mendengar khutbah dan sebagainya. Jangan main game. Dan jangan bercakap-cakap. Okey. Jadi murid yang sekalian, hikmah solat Jumaat antaranya melatih diri menjadi hamba yang taat pada perintah Allah. Yang kedua, merapatkan ukhuwah, memupuk perasaan kasih sayang. Yang ketiga, mendengar nasihat, teguran, bimbingan daripada pedoman daripada khutbah tadi, mendapat pahala dan ganjaran yang besar. Melatih diri melakukan perkara yang baik secara berjemaah. Dan yang keenam, lambang perpaduan dan kekuatan umat Islam. Okey. Jadi perbanyakkan amal ibadat pada hari Jumaat, terutama sekali berzikir, bersolat, berselawat kepada Nabi. Perbanyakkan selawat kepada Nabi pada hari Jumaat. InsyaAllah kita akan dapat pahala yang banyak pada hari Jumaat. InsyaAllah. Murid-murid yang Ustaz sekalian, okey, boleh kamu boleh nak tengok, kamu ingat tak apa yang Ustaz ajar, faham tak yang Ustaz ajar? Boleh mula menjawab modul yang telah disediakan. Yang pertama berkenaan dengan syarat sah solat Jumaat. Yang kedua isikan pada kotak syarat sah syarat wajib pada Jumaat. Yang kedua syarat sah solat Jumaat. Kemudian tengok gambar ni, yang kedua gambar-gambar ni. Okey, berdasarkan gambar ni tulis amalan sunnah yang boleh dilakukan sebelum solat Jumaat. Apa dia? Tengok dalam buku teks tu, muka surat 122 tu, tulis balik apa amalan-amalan sunat tu. Jadi selamat menjawab bagi semua murid kasih sekalian. Baca dulu buku teks tu baru menjawab. Jangan jawab terus. Baca dulu, ya faham dulu. Okey. Semoga selamat menjawab. Semoga Allah memberi kefahaman yang bermanfaat kepada kita semua. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.